Ada pandangan daripada rakan Facebook yang memberi komen tentang bagaimana untuk meluangkan masa cuti sekolah dengan baik. Hayana Najwa kata, masa cuti inilah ibu suruh kita buat kerja rumah, masak, cuci, jahit. Jangan sampai tak kenal masa tu bawang merah, bawang putih. Pendekatan separuh kerja ibu kita yang kuat, senyum ibu, menolong ibu bila mana ada kesempatan. Tapi betul jugalah, sebab selama kecil-kecil tu kami pun macam bukan senang sangat. Tak semestinya cuti sekolah dapat jalan banyak-banyak. Tapi cuti sekolah ni waktu zaman saya dulu lah, duduk kat rumah tengok cerita kartun apa semua kan. Budak sekarang macam mewah sikit, dia boleh pergi jalan, boleh main iPad, boleh main game kan. Tetapi bagaimana untuk menggariskan keseimbangan di antara nak cuti-cuti tapi tidak dibazirkan. Kita nak tanya juga Dr. H.M. Tuai Iskandar, masa cuti sekolah pengalaman doktor dulu macam mana? Zaman saya cuti sekolah memang penuh warna-warni. Macam-macam warna baju saya, betul. Macam-macam perkara nak dilakukan maklum orang kampung. Orang kampung ni kehidupan mereka amat dramatik sekali kan. Sangat colourful lah. Bangun pagi kita dah nampak alam yang serba indah dan sebagainya, dan kita memang nak kena kerja tolong ibu ayah. Itu hebatnya kita dulu-dulu. Tapi kalau anak-anak sekarang ni yang lahir di bandar ni, memanglah tak jumpa pokok nak tolong apanya. Kan? 10 tak bangun lagi. 10 pun tak bangun lagi. Itulah dia. Pukul 10 boleh tahan, ada pukul 1 pun tak bangun. Nak cuti sekolah macam ni kan. Jadi memang sepatutnya kita kena adakan aktiviti lah kat rumah kot. Mungkin kena buat jadual supaya hari ni anak yang ni memasak mungkin. Yang hari ni mungkin membasuh baju agaknya lah. Supaya kita ada satu aktiviti yang menasabah lah. Yang kita boleh bawa memori kita dulu-dulu, waktu zaman-zaman saya dulu ni, yang mana kita memang ada aktiviti. Taklah kita akan tidur sepanjang masa. Tak ada. Kalau dulu saya ingat zaman saya kecil dulu kan, kalau cuti sekolah kita seronok sangat sebab abah saya suka bawa pergi pantai ataupun pergi air terjun. Jadi saya akan bawa jiran. Naik satu kereta. Semuanya lah, badan kecil-kecil budak-budak. Kita boleh muat ramai-ramai kan. Okey lah. Tapi sekarang ni saya kira dah ramai dah. Kalau kita tengok kan, kalau kita pergi restoran ke makan ke kan, satu family tapi masing-masing dengan handphone masing-masing. Tak bercakap. Jadi hal ini kadang-kadang mengganggu juga ni, dah membazir waktu. Apa pendapat doktor? Dulu-dulu orang kata masa itu emas. Tapi pada saya emas hari ini dah tak begitu bernilai. Berbanding dengan ialah emas dia tak memotong kita, tapi kalau kad kredit dia potong kita. Jadi saya nak kata macam ni, masa itu kad kredit. Maknanya kalau kita gagal guna dia dengan cara yang betul, kita tidak bayar dia dengan tepat waktu-waktunya, dia akan potong kepala kita. Jadi di situ kita akan nampak ruginya. Emas ni kita pakai dia macam itulah juga. Dia tak akan nampak susut nilainya. Kita masuk dalam bank, kita masuk dalam peti besi, lagilah kita tak nampak dia. Tapi kalau kad kredit, itu bahaya. Sebenarnya saya tak guna, doktor. Tak guna kad kredit. Okey, kita ada ke talian juga. 2282858 ataupun 2282859 untuk anda kongsikan komen anda tentang bagaimana sebenarnya meluangkan cuti sekolah dengan baik. Tapi doktor, ada juga ibu bapa yang terikat dengan komitmen kerjaya yang tak berapa berkesempatan untuk membawa anak-anak keluar. Tapi bagaimana pula situasinya kalau begitu? Ya, memang hari ini kebanyakan ibu ayah begitu. Dunia cemerlang hari ini yang serba maju, serba pantas, memang kita pun, saya juga galakkan semua orang bekerja keras. Kurangkan berehat itu. Sebab sebenarnya bekerja keras dengan penuh berkualiti, kita akan senang sikit lebih esok hari. Contoh, kalau hari ini kita buat satu perkara, kita penat sikit. Sebenarnya besok kita akan kerja senang sikit. Hari ini lebih sikit, esok senang sikit. Kalau hari ini kita tangguh sikit, besok kita susah sikit. Sebab kerja yang hari ini tak selesai akan dibawa besok. Jadi kita kena pegang satu prinsip, satu falsafah. Kita kena buat kerja lebih sikit, penat sikitlah hari ini. Sebab esok kita akan relax sikit. Macam itulah kaedahnya. Maknanya ibu ayah hari ini yang keras bekerja nak membangunkan keluarga, ini bagus, hebat sangat ni. Cuma kita kualitikan. Ramai orang bekerja macam orang lain juga kerja 8 jam. Tapi orang lain tu kerja 8 jam macam 16 jam dia kerja. Yang ini betul-betul 8 jam. Siapa lebih berkualiti kan? Dan tentulah orang yang buat betul-betul sungguh-sungguh tu tadi yang sebenarnya dia dapat manfaat dia. Jadi ibu ayah jangan bagi alasan banyak kerja, hari-hari nak kerja, memang betul semua orang macam tu. Tapi kenapa ada orang masih spend masa, masih ada masa untuk family dia? Kerja hebat mana pun, keluarga kita tak boleh nak lupa. Itu masa. Satu lagi adalah tentang kos. Kata orang nak bawa cuti sekolah anak-anak sekarang mahal. Bukannya tak nak bawa, tapi macam kalau dapat pula anak 6 orang. Nak bawa pergi hotel dengan kereta bersama, macam mana untuk kita luangkan masa tanpa mengorbankan begitu banyak wang ringgit? Salah satu kaedahnya ialah kita cuba dulu balik kampung.
Balik kampung ni, dalam perjalanan balik kampung sebenarnya banyak tempat kita boleh singgah. Yang mana kita tak perlu keluarkan duit pun. Kadang-kadang sebab kita tak balik kampung, tak selalu ikut jalan yang dalam ni, kita ikut highway memangnya kita tak nampak banyak kemudahan. Kalau kita masuk lalu dalam-dalam, rupanya ada tempat rupanya kan. Air terjun rupanya, itu free je. Macam Cik Syah tadi kan, bagi air terjun kan. Jadi memanglah dunia hari ini memang dunia duit, tapi kita boleh gunakan satu prinsip, satu kaedah, satu cara yang lebih mudah, iaitu kita cuba menelusuri, mencari pengalaman melalui tempat-tempat yang kita tak pernah lalui. Mungkin itu boleh mendatangkan satu pengalaman baru, satu pengetahuan baru, ya. Duit tu yalah, tak ada duit tak boleh jadilah kan. Tak ada kad kredit tak ada guna kan. Itulah dia macam-macam sebenarnya. Kadang-kadang ada juga ibu bapa yang terlupa. Mereka pun pernah lalui zaman cuti sekolah. Cuti sekolah zaman budak-budak. Jadi pastinya tahulah keinginan budak-budak ni apa. Jadi kita layanlah anak-anak ni kan. Okey, ada pendapat daripada orang ramai yang kita sempat rakamkan. Jadi apa kata kita lihat dulu pendapat mereka mengenai demi masa manusia dalam kerugian. Menguruskan masa menggunakan jadual. Kita kena bahagikan yang mana lebih penting, buat apa yang penting dulu, baru buat yang less penting lah, yang kurang penting. Saya ada rancang satu jadual yang lengkap lah untuk saya ikut. Yang paling penting kan kita kena ikut apa yang kita rancang. Kalau tak, jadual pun tak guna. Bahagikanlah at least satu hari tu mesti cukup 2 jam untuk kita study. Kalau macam exam 4-5 jam kan. And then masa yang terluang tu kita boleh buat dengan macam kerja rumah ke. Biasanya saya menyediakan jadual kerja yang teratur, tapi jadual tu tak tetaplah. Dia akan berubah daripada masa ke semasa. Tapi sebenarnya kita mengikut jadual tu daripada kepentingan kerja kita sendiri. Okey, diri tu akan rasa kelang kabut lah sikit kan, sebabnya masa tak diurus dengan sebaik mungkin. Sebab apa, kita nak buat apa tak ada rancangan yang betul lah. Kalau tak uruskan masa, memang semuanya akan kelang kabut dan akan sangat tertekan. Masa antara keluarga bergantung kepada kepentingan pada masa itu. Yang mana satu nak kita utamakan dulu. Masa kerja kita fokus untuk kerja. Masa kerja kat rumah kita buat kerja rumah. Masa tu penting. Masa biasa orang kata masa tu macam emas, tapi saya rasa masa tu lebih daripada emas. Emas kita boleh beli lagi, kita ada duit. Masa kita tak beli. Kalau lepas 10 minit kita tak boleh beli lagi dah masa tu ya. Itu penting. So kita mesti menghargai masa. Baik, betul. Yang begitu Arif dalam bidang motivasi, bila cuti sekolah pasti ramai akan bertanya, doktor ada tak program untuk anak-anak cuti sekolah dan sebagainya untuk memastikan mereka, yalah kalau dapat pula nak periksa apa, tingkatan 3, tingkatan 5 kan. Ada juga yang kata macam mak dah cuti sekolah ni bagilah peluang nak lepak sekejap kan, tapi ada juga ibu bapa yang begitu prihatin tentang akademik, tapi masa cuti sekolah pun kena pergi tuition juga, kena pergi kelas tambahan juga. Adakah ini terlalu membebankan para pelajar? Secara jujurnya, secara jujurnya memang menekanlah, ya. Sebab memang perlukan rehat. Pasal itu cuti itu diberi. Cuma jangan terlampau banyak rehat, dia akan jadi lebih lembab dan malas dan bodoh pula. Kalau dah terlebih sangat rehat kan. Kita kena pilih satu tempat yang mana di samping kita beriadah, kita dapat training, kita dapat motivasi, kita dapat berehat. Macam camp 3E Bio Insania Camp kita di Ledang sana. Kita ada fasilitis ini yang mana pelajar ini boleh datang, dia duduk bersama keluarga pun boleh, sebab dia macam homestay juga ya. Dia orang duduk ibu ayah dengan enjoy cara dia. Anak-anak boleh masuk memotivasi dan dapatkan segalanya dalam satu tempat. Kita tak perlu nak pergi jauh-jauh. Dapatnya sikit-sikit ya. Tapi kita masuk satu tempat, kita himpun semuanya. Anda boleh juga buat satu program untuk ibu ayah sekali dalam program tu. Ini cantik sekali ya. Lebih efisien macam tu. Kita ada Khairi di talian. Mungkin Khairi boleh berikan pandangan tentang cuti sekolah bagaimana diluangkan sebaiknya. Hello Khairi. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya melihat bahawa masa-masa inilah yang cuti sekolah ini yang perlu diambil dengan sepenuh dan sebaiknya oleh ibu bapa untuk merangka satu sistem untuk mendekatkan antara ibu bapa dengan anak-anak supaya komunikasi dan interaksi antara anak-anak dapat dirapat dan dijalinkan satu keluarga yang baik antara anak-anak dan ibu bapa. Jadi peluang-peluang
cuti sekolah ini perlulah digunakan dengan sepenuhnya oleh ibu bapa untuk misalnya mereka boleh membawa anak-anak untuk pergi bercuti ataupun pergi ke tempat-tempat bersejarah. Dengan cara ini boleh menjalinkan hubungan yang lebih rapat dan erat di antara anak-anak dan juga ibu bapa. Jadi ibu bapa perlulah sentiasa dan mengambil tahu dan memantau perkembangan anak-anak mereka, kerana inilah satu-satunya yang dikatakan sebagai precious time untuk ibu bapa untuk memberi satu sistem interaksi dan komunikasi yang lebih baik dan berkesan antara ibu bapa dengan anak. Jadi saya minta pandanganlah daripada doktor di studio. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Encik Heri. Doktor, tapi daripada apa yang Doktor yang Khairi cakap tadi, kadang-kadang anak-anak ni dia pula tak nak ikut mak bapak. Dia memang ada satu tahap, satu ketikanya kita kena paksa. Sebab kalau kita ikut sangat kehendak anak-anak ni, macam kita juga dulu kan, kata nak main ni, kubang parit aja kan. Sungai. Bapak pegang rotan, kita jadi kan. Jadi memang manusia perlukan begitu. Manusia ni perlukan penolak, peledak dan juga pengawal. Ya, kalau dibiar begitu mereka akan jadi liar, ya. Terlampau ketat sangat dia orang akan hilang kreativiti. Dia orang tak ada inovasi pula, ya. Jadi tengah-tengah lah. Sebab itu orang dewasa ni dia kena bijak segala segi. Ya, dia kena apa pun dia kena ingat zaman dia kanak-kanak dulu macam mana. Dia nak berdepan dengan kanak-kanak yang dia nama anak tadi. Ya, dia jadi kena ingat macam tu, insya-Allah dia boleh berfikir secara rasional, tidak terlampau menekan dan tidak terlampau membebaskan, ya. Satu yang paling penting sekali, ini cuti sekolah panjang, paling tidak pelajar tolong baca satu buku yang tidak berkaitan dengan pelajaran satu. Itu pun satu relax, ya. Satu benda yang kita boleh melepaskan perasaan kita menjangkau. Jangan tengok komputer je kan. Memang boleh pergi jauh pun. Tapi sesekali baca buku, sebab ini dia merangsang minda, menghidupkan neuron dan akhirnya menjadikan otak kita cemerlang. Dan ada juga rakan-rakan kita yang bertanyakan kan, bukan tak mau bercuti, katanya cikgu bagi kerja sekolah banyak sangat. Jadi nak keluar pun duk fikir kerja sekolah yang banyak ni. Jadi buatkan kadang-kadang ibu bapa pun ada juga yang melungkuk kat situ. Jadi macam mana kita guru nak seimbangkan sebenarnya? Ya, sebenarnya guru boleh memberikan kerja sekolah ni, sebab anak-anak ni memang dia ada masa pun sebenarnya. Dia boleh bawa balik ke kampung, kerja kahwin kan sepanjang masa. Takkanlah ijang kahwin tu bukan dia. Itu keluarga dia, banyak lagi masa. Ada masa. Sebenarnya masa ada. Sebab itu sebenarnya dalam cuti sekolah, dalam seminggu ke 2 minggu, ada banyak perkara yang kita boleh lakukan, ya. Bukan sekadar rehat tapi juga mencuba sesuatu yang baru yang selama ni kita tak pernah tahu, ya. Kalau boleh saya nak saran itulah, satu baca buku, satu lagi ialah kita pergi tempat yang tak pernah kita pergi. Ya, tak semesti yang berbayar, tak berbayar pun banyak juga kat Malaysia ni kan. Masuk hutan tak bayar pun kan. Pergi camp, at least kita dapat sesuatu yang berbeza di sana, ya. Kita dapat temui keadaan, lalui perkara yang kita tak pernah lalui. Ini semua pun satu bentuk pelajaran. Bukan sekadar pelajaran tu mesti baca buku saja, ya, tapi juga bertemu manusia, bercakap, berdebat, ya, bertukar pandangan. Ini juga adalah satu kaedah mendapat ilmu. Doktor, cuti sekolah masih ada program lagi? Ya, kita ada program di Sabah sana. Dan di Ledang tu, di camp memang ada program lah yang sepanjang masa. Ya. Sebenarnya tidak cuti pada saya, orang macam saya tak cuti lah. Tak ada cuti lah, ya. Tak ada cuti. Hari cuti itulah yang waktu kita bekerja. Itulah dia. Baik, terima kasih doktor kerana sudi berkongsi apa yang menariknya untuk kita lihat dan renungkan, ya, waktu cuti sekolah ni, apa yang boleh kita buat dengan anak-anak. Mungkin boleh pergi ke Taman Reda, jogging, bersenam petang-petang, bawa makanan sikit kan. Dan jumpa saudara mara lama tak jumpa kan. Jadi